video ini. Saya Rafidah binti Abdullah, bakal penunding Buah Pinggang selaku Ketua Ahli Jawatankuasa COVID-19 vaksin untuk dialisis dan pesakit transplant awareness task force. Sangat berbesar hati kerana sama 3 orang rakan-rakan pakar buah pinggang saya, iaitu Dr. Nur Fadlina yang akan menjadi moderator sesi ini, Dr. Muhammad Kamil Ahmad yang berada di Kuantan, Pahang, dan Dr. Lydia Kamaruzaman, iaitu seorang doktor pakar bekerja di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HUKM. Jadi mereka ini akan membincangkan tentang mitos vaksin COVID-19 ya. Silakan. Dr. Muhammad Kamil, banyak persoalan yang kita terima. Halal tak Dr. Kamil vaksin ni? Okay, isu halal dah tak timbul sebab banyak fatwa negara-negara Timur Tengah, even European, even US dan Malaysia sendiri dah mengeluarkan ini tak ada bahan yang haram, itu halal dan vaksin dihukumkan sebagai harus. So tak timbul lagi soal halal ke tidak. So itulah jawapan saya. Okey, Alhamdulillah. Kalau takkan kita berdua dah ambil kan. Kita kena yakin lah ya dengan yang JAKIM dah bagi ya. Kita dah banyak negara-negara lain pun sudah mengatakan benda ni halal. Dr. Lydia, banyak mitos berkenaan vaksin ni dikatakan akan mengubah DNA seseorang. Apa cerita? Pertama sekali nama pun mitos Jadinya benda tu bukan satu fakta yang betul lah ya. Okey, kata kita inject RNA virus dan lepas tu mengubah DNA manusia tu adalah sesuatu fakta yang tidak benar lah ya. Okey. So apa yang kita buat, apa yang berlaku sebenarnya, mRNA ataupun sebahagian daripada DNA virus yang dimasukkan ke dalam tisu ni sebenarnya bukanlah untuk badan kita mengubah dan membuat virus ya. So apa yang berlaku ialah kita hanya buat protein virus tu ya. Sel kita akan buat protein virus, kemudian kita punya antibody badan akan mengenal pasti benda tu sebagai benda asing, dan kita macam Dr. Kamil cakap tadi akan buat lebih banyak antibody untuk melawan benda asing itulah. Dalam kes ni ialah protein virus lah. So dia tidak ada kaitan dengan penukaran DNA manusia ataupun menukar genetik seseorang. Tidak ada kaitan langsung ya. So benda tu adalah sesuatu yang tidak benar lah. Jadinya untuk pesakit-pesakit CKD dekat luar tu yang bakal menerima vaksin, benda ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti lah ya. Dan benda ni adalah satu mitos lah, bukan perkara yang benar lah ya. Betul, nama pun mitos kan. Jadi betul ya, tidak ada penukaran DNA, tak adalah kita nak jadi Spiderman ke Wonder Woman ke, tak ada. Okay, zombie pun tak. Ya, jadi, betul. So jangan risau, vaksin ni selamat ya. InsyaAllah kita hanya untuk pastikan diri kita ni tidak dapat jangkitan COVID-19 yang mungkin lebih memudaratkan. Okey Lydia, perlu ke orang yang dah pernah kena COVID dapat vaksin? Saya dah ada antibody, kenapa mesti saya dapat vaksin lagi? Memang ada pesakit dekat luar tu yang dah pernah ya menerima jangkitan COVID-19 sebelum ni lah ya. Tetapi walau bagaimanapun recommendation kita masih menggalakkan mereka mengambil vaccination ya. Kerana nombor satu, kita nak pastikan pesakit itu benar-benar menerima macam kita kata immunity ya. Okay, kerana kita sedar ada pesakit walaupun dia dah dapat jangkitan kuman COVID-19, dia masih lagi boleh mendapat jangkitan kedua dan seterusnya ya. Yang kedua ialah kita untuk untuk pastikan herd immunity lah dah tercapai lah bila kita cover lebih ramai population menerima vaksin lah. Okay, so jadinya buat masa ni recommendation is masih lagi walaupun dah dapat jangkitan kuman COVID, anda masih lagi digalakkan untuk mendapatkan vaksin lah. Banyak orang tanya kenapa vaksin ni keluar cepat sangat. Mungkin nak ulas lebih lanjut lagi Dr. Kamil? Okey, nak kata cepat tak cepat, saya rasa benda ni teknologi vaksin dah lama. Jadinya
Sebab teknologi mRNA ini dah lama berkembang, dan teknologi sekarang ni kita tak nafikan sangat berkembang. Bidang perubatan sangat berkembang, dan kecanggihan teknologi mRNA ini saya tak nafikan memang terlampau canggih, dan kita tak nafikan memang boleh dapat dalam masa setahun dua. Dan kajian ni pun dah melalui fasa-fasa tertentu. Fasa 1 kepada haiwan, kepada sebilangan manusia untuk tengok dari segi dos dia, dari segi keberkesanan dia. Fasa kedua tengok dari segi safety dia. Ketiga, kita akan kaji dengan lebih ramai manusia untuk tengok adakah dia memberi kesan samping yang jarang berlaku. Dan sebab melepasi fasa 3 ni, dan memang pun vaksin ni dah melepasi fasa 3, memang dah tak dinafikan, dah masuk fasa keempat, di mana dah dibuktikan oleh dunia dia tu selamat, berkesan dan tidak memberi risiko tinggi. Benefit tu lebih kepada daripada risiko dia. So tak timbul cepat tak cepat lah. Teknologi dah lama. So apa nak risau. Dan kita pun sudah melalui fasa klinikal yang memang dah terbukti selamat dan tidak ada kesan samping yang membahaya pada manusia, dan boleh digunakan untuk mencegah penyakit. Alhamdulillah. So selamat ya vaksin baru ni, insyaAllah. Okey. Kalau dah dapat vaksin, tak payahlah nak pakai mask. Kita lemas lah pakai mask ni. Serabut. So macam mana tu? Walaupun kita divaksinkan, tapi kita haruslah, especially kepada pesakit-pesakit yang ada kronik, mereka yang ada penyakit kronik yang mudah susceptible, mudah dapat jangkitan. So kita masih perlu mengamalkan dengan pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, basuh tangan, kebersihan tu memang kena jagalah. Itu memang kita punya norma yang biasa. Saya tak ada benda yang baru, walaupun kita dah divaksinkan. Dan kita pun kita ketahui juga keberkesanan up to 95% yang terbaik pun. Dan mungkin masing-masing ada tindak balas yang berbeza-beza bergantung pada badan, umur. So jadinya kita tak boleh kata aku dah vaksin tak boleh main taram je lah. Boleh buat macam biasa tu dulu. So masih perlu mengamalkan norma baru yang kita dah almost tahun lebih dah dengan norma baru COVID. So kalau tak boleh lagi kita memudayakan, Allah Alam lah, memang degil kot. Allah Alam So kita kena avoid 3C and amalkan 3W, betul ya? Ya, betul. So, okay. So 3C, avoid 3C, amalkan 3W. Okay, Dr. Lydia, mungkin kena kupas balik, orang terlupa lah 3C tu apa, 3W tu apa? 3W, wash, wear and warn, which is, wash your hands, wear your mask, and then warn meanings that you always remind each other lah kan, untuk memakai lah, mematuhi SOP. And then 3C tu avoid crowded spaces, maksudnya kita avoid kawasan area-area yang kecil, tempat yang terlalu ramai orang, and then crowded spaces, confined spaces, and then close conversation, maksudnya bila kita bercakap dengan seseorang tu jangan jarak yang terlalu dekat, kurang daripada 1 meter lah. Kalau saya dah dapat vaksin Pfizer konon lah kan, tapi first dose tu tak best, so saya nak tukar kepada vaksin Sinovac, mana tahu boleh cakap Mandarin lepas tu. Macam mana tu? Walau bagaimanapun, YB Khairi hanya boleh cakap Mandarin selama 10 minit selepas dia beri Sinovac. Lepas tu dia tak boleh dah. Jadi walau bagaimanapun, I think tak boleh lah, sebab saya rasa kita kena apa sekalipun kita kena vaksin jenis yang sama lah, kedua-duanya. Ya, betul. Lain. Sebab dia vaksin tu ada jangka hayat yang berbeza daripada satu jenis ke jenis yang lain. Jadi kalau kita dapat first dose Pfizer, dos kedua pun mestilah Pfizer ya. Kata lepas vaksin ni meninggal lah, apa buat tajuk ambil vaksin meninggal. Tu salah tu, sebenarnya mitos besar yang kita kena buang. Mungkin ni Dr. Rafidah lah kot komen sikit. Mitos meninggal selepas diberi vaksin, frontliner. Yang itu saya rasa saya hanya boleh beritahu yang apa yang sudah diterangkan oleh Ketua Pengarah kita, YB Khairi Jamaluddin sekali. Setiap
setiap orang kata setiap apa yang berlaku selepas seseorang divaksinasi, kita akan kaji balik ya, sama ada adakah dia kena-mengena dengan vaksinasi atau tidak. So kes-kes yang disebutkan tadi, saya assume ada yang orang kata sensasi punya tajuk di berita akhbar, dadak akhbar yang telah ditarik balik sebenarnya. Itu dia dah tengok dah yang dia tidak ada kena-mengena dengan vaksinasi tersebut. Walau bagaimanapun, macam Dr. Kamil tadi dia cakap lepas dia vaksinasi dos kedua, you kuat kot Dr. Fad. Alhamdulillah. Kami pun ada, memang ada reaksi, tidak dinafikan. Memang ada reaksi dari segi sakit tangan, mungkin demam sikit dan sebagainya. Kalau kita fikir, kalau ada reaksi tu baguslah. Mungkin you punya tak jalan kot Fad. So, reaksi tu mesti ada, walau apa komplikasi sekalipun dia akan dilihat, dan kalau betul dan apa yang dah telah dilaporkan di akhbar baru-baru ni itu tidak ada kena-mengena dengan vaksinasi. Dia ada penyakit lain yang dengan sendirinya risiko kepada penyakit jantung tersebut. Betul. Boleh So saya itu semua mencelah sikit mitos mungkin? lah. Boleh. Boleh. Nak celah banyak pun boleh. Ikut kajian Sinovac, kebanyakan mereka yang berumur 50 tahun ke atas dan 60 tahun ke atas, reaksi dia sangat sikit, mild. Itu yang mereka dapati. Kemungkinan besarlah orang, Wallahualam, mungkin ini satu research question barulah untuk pengkaji. Kenapa orang yang berumur 65 tahun ke atas, reaksi pada vaksin tu berkurangan berbanding orang muda-muda. Kemungkinan anggapan kita, kemungkinan orang tua ni dia imun sistem taklah berapa rancak sangat. Mungkin dia reaksi tu berkurangan. Dan Sinovac ni antara vaksin yang cepat bertindak. Lepas seminggu rasa dah terus antibody to develop berbanding Pfizer. Itu yang ikut kajian paper dari Sinovac lah. Itu yang dapat kita tambah sikit lah. Okey, terima kasih kerana mendengar sekali lagi. InsyaAllah kami akan adakan lagi beberapa siri video tentang memberi penerangan tentang vaksinasi COVID-19 secara umumnya dan khasnya kepada pesakit kronik buah pinggang, dialisis dan transplant. Jawatankuasa ini adalah hasil kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, Persatuan Nefrologi Malaysia, Persatuan Transplant Malaysia, Yayasan Buah Pinggang Malaysia dan MedWITMA ya. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.